Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dengar tak suara Ustaz? Dengar. Tadi apa tilawah kan? Okey. Lima alim. Lima alim. Lima alim. Kejap. Okey. Awak ada berapa orang satu kelas? Ingat tak? Okey, awak ada berapa orang satu kelas? Sekejap saya nak check. 20 20. Okey. 20. Okay, we wait for another, I think 2 more minutes. We wait for another 2 more minutes and then we start our class. Dah makan pagi belum? Semua dah makan pagi ke? Do you take your break? Dah. Okay, bagus. Yang penting makan pagi. Kalau tak makan pagi lagi, if you still treat your breakfast, you can eat while you having this class. Boleh lah Ustaz bagi awak nak pergi makan ke, tapi bukan makan depan laptop lah. Ini kan pergi kedai mamak pula makan, tak boleh lah. Okay. Bagi we 2, 4, 6, 8, 9. I think you have 20 students. If I'm not mistaken, awak ada 20 orang semuanya. Okay, kalau 20 orang, another 11 more students. Sekejap, ada 1 more minute and then we start our class. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hai, tak ada lagi masuk ni. Okay, tunggu kejap sikit lagi. Macam mana? Okay, don't forget to take your book. Tapi bukan, kalau boleh awak ada buku yang tahun lepas punya. Kalau awak ada yang buku tahun lepas punya ke, okay, bagi tahu. Pergi ambil. Okay, kenapa saya tak boleh buka ni? Okay. Sekejap Allahumma salli wa sallim wa barik ala Allahumma salli wa sahbihi wa barik Allahumma tak ada lagi. Okay.
Abu Bakar baru nak masuk. Okey, tak apa. Tak ada. Tak ada. Okay, we start our class. Okay, kita akan start kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, tak dengar pun jawab. Waalaikumsalam. Once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Hai, Ustaz dengar seorang je yang jawab. All of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Before we start our class, I hope that all of you can open your camera. Before we start our class, I hope that all of you can open your camera so that I can sure all of you are in front of me. Wah, Abu Bakar, rambut dah macam Korea dah Abu Bakar Okay, sekejap Bukalah kamera, buka kamera. Cepat buka kamera. I want all of you open your camera. Open your camera. Okay, buka. Ada Naura. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. We start our class by reciting doa, surah Al-Fatihah and selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Okay, class. Once again, I hope that all of you can open your camera. Buka je lah kamera tu. Buka kamera. Please open your camera. Otherwise, you do like Amira Sofia dengan Mio dengan Hafi tu, buat background belakang tu. Buat background belakang kalau awak tak nak ni. Okay. Now, anak-anak murid Ustaz, welcome back to school. Even though we only meet on the Zoom. Macam mana tak? Irfan Syim, okay tak? Duduk rumah. Okay Mio okay tak? Mio duduk rumah. Mio nampak macam dalam gua je tu Mio. Bukan rumah Okay, good. Hafiz Ryan okay ke dekat shopping mall? Okay. Okay. Ahmad Adam okay? Okay. Takif okay? Okay. Kelas Arisa okay kat rumah? Arisa open microphone jap. Okay. Arisa suka belajar kat rumah ke belajar kat sekolah? Sekolah. Kenapa? Jumpa kawan. Okay, good. Yelah kan. Awak dah lama dah, dekat setahun dah awak kat rumah. Awak nak tahu satu benda tak? When I came to this school, when I registered myself as a teacher at Al-Amin Kota Mas School, all of you are in primary 1. Awak bayangkan waktu start masuk sekolah, awak semua baru darjah 1. Takif. Waktu tu Takif makan hingus sendiri. Ahmad Adam datang sekolah tak mandi. Contoh. Mio datang sekolah tak gosok gigi. Naurah datang makan dalam kelas, for example lah, during that time. And times goes, flies. Cepat sangat masa until today, in front of me,
the same person but in primary 5. Awak dah semua dah darjah 5 dah. Awak dah tahun depan darjah 6, tiba-tiba dah habis dah, dah masuk sekolah menengah dah. Weh, Irfan Hashim dekat mana tu Irfan tu? Okay. So anak-anak murid Ustaz, I just want to tell you that masa bergerak dengan sangat laju, awak semua pun dah semakin membesar. Nanti awak pemikiran awak pun dah semakin matang. You can think by your own self. Alhamdulillah, itu semua adalah rezeki daripada Tuhan. Alhamdulillah. Here is number 1. I want to tell you that all of you are primary 5 students. Kejap je, ya Allah Akbar. Okay, number 2. Okay, Asma nak masuk Asma, kita bagi Asma masuk. Okay, number 2. Class start from this year. Remember one thing, start from this year, every class that all of you join, we have the program which is setiap kali kelas awak masuk, we will start our class by, okay, as usual, doa, surah Al-Fatihah, doa, selawat, istighfar, okay, macam tu. And then, we will have a short reminder ataupun setiap we call it as 1 week 1 hadis. Okay, Ustaz tulis kat sini supaya awak tahu. Okay, currently along with the year, sepanjang tahun kita akan buat satu program which is 1 week 1 hadis. 1 week 1 hadis. Apa maksud 1 week 1 hadis? 1 minggu 1 hadis. Setiap daripada subjek yang awak belajar, every time that you join the class, whatever subject that you will have, maths ke, science ke, matematik ke, tasawur ke, BI ke, BM, we will start our class by reciting you a hadis. Hadis. Apa maksud hadis? Hadis ni bermaksud percakapan ataupun apa saja yang datang daripada Rasulullah. I repeat, ataupun kalau awak tengok Ustaz, ejaan dia macam mana? Okay, dia ada 2 ejaan, sama ada hadis ataupun awak nampak macam dia ejaan dia macam ni. Ataupun ejaan dia macam ni. Okay, 1 week 1 hadis. Okay, 1 hadis. Apa maksud 1 hadis? Apa sahaja yang datang daripada Rasulullah, percakapan Rasulullah, tindakan Rasulullah. Okay. So, for today, okay, we start our class. Ustaz akan baca satu hadis dulu, which is Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Rasulullah said, innamal a'malu binniyat. Rasulullah said that innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lid-dunya faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Panjang tu. Apa maksudnya? Anak-anak murid Ustaz, Nabi Muhammad kata, mula-mula sekali Nabi Muhammad kata innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perkara, every deeds, every action depend on your intention, depend on your niat. Setiap daripada perbuatan kita mesti bermula dengan niat. Ingat hadis pertama, Ustaz terangkan kepada awak. Kejap lagi lepas ni kelas, cikgu akan ulang balik hadis ni. Hadis ni adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan mesti bermula dengan niat. Semua amalan. Awak nak main, ada niat. Awak nak makan, kena niat. Bukannya niat macam, Ustaz, kita kena niat macam sahaja aku tu. Tak. Maksudnya, apa niat awak? Saya makan ini untuk saya dapat tenaga. Ya Allah, saya tengok TV ni untuk saya belajar. Ya Allah, saya duduk ni untuk saya rehat. Innamal a'malu binniyat. For example, Ahmad Adam. Katakan Ahmad Adam. Irfan Hashim buat apa tu? Ahmad Adam dia ada duit. Katakan ini duit. So duit ni dia nak sedekah. Innamal a'malu binniyat. Tapi dia bergantung kepada niat dia. Katakan Ahmad Adam nak sedekah dekat Arisa Nuzara. Arisa dia kata, Adam kata, nah Arisa saya bagi awak RM1. Tapi kalaulah Adam niat yang tak baik.
Dia kata aku bagi RM1 dekat Arisa untuk orang lain tengok aku baik. Aku nak tunjuk kat orang. Tak boleh. Ingat, niat mesti betul. Niat kena ikhlas. Ya Allah, saat aku bagi RM1 dekat Arisa ni, ini untuk sedekah ya Allah. Okey, ingat hadis yang pertama bergantung kepada niat. Kenapa awak belajar? Untuk jadi pandai. Niatkan dengan niat yang baik. Okey, Irfan faham? Faham Irfan? Faham. Mio faham? Okay. Look. I have one rule for you. When I ask you something, I don't want your gesture. Ustaz tak nak. Ustaz nak awak unmute your microphone and say, faham Ustaz? Okay. Start from today. When I call you, I call Naura. Do you understand? You have to unmute your microphone and say, tak faham Ustaz, saya tak faham apa. Tell me. Ustaz tak nak awak tu angguk. Rupanya awak tengok awak tengah dengar lagu. Angguk tengah dengar lagu. Tak nak Okay, welcome Haikal. Okay, all of you already have 15. 5 more students cannot join. Okay. Now, habis berkaitan dengan hadis. 1 week, 1 hadis. Kita akan mulakan dengan hadis innamal a'malu binniyat. All action, all deeds depend on your niat. Awak niat yang baik, baiklah. Awak datang sekolah niat nak pukul orang, dapat dosa. Kau datang pukul orang, dapat dosa. Okay, now we will start our class. Okay, kesian kat awak kan, nampak macam mana anak-anak murid Ustaz. Ini semua adalah ujian daripada Allah. Kan kita duduk rumah ni macam mana kan? Ustaz pun aduh. Kalau boleh awak datang sekolah kan lagi seronok. Okay. Just like I told you just now, all of you are in primary 5. But for today, before we proceed with your new topic, before we proceed with primary 5 topic, I want to make some revision. Ustaz nak buat sedikit ulang kaji. Minggu ni for Tasawur Islam kita tak akan belajar benda baru. Ustaz hanya akan buat revision sahaja minggu ni supaya awak recall balik. So you can recall, awak akan dapat balik apa yang kita dah belajar pada tahun lepas. Ini kalau Ustaz tanya ni entah ingat entah tidak awak ni. Okay, Ustaz tanya dulu. Ustaz nak tanya, when I call you, make sure you answer me. Amira Sofia. Okay. Ada tak Amira Sofia tu? Ada. Okay, Amira Sofia. In Tasawur Islam, we learn 4 big topic. Kita belajar 4 major tajuk major. Apa tajuk dia? Amira Sofia. Kita ada belajar 4 tajuk yang besar. Apakah dia? I cannot listen to you. I cannot listen to you. Tak dengar. Okey, tak apa. Mungkin line tu set. Okey. Takif. Number 1 apa Takif? Apa yang kita belajar? Number 1. Apa tu? Akhlak. Okey, number 1 akhlak. Okey, Arisa Nurzara. Number 2 Sirah. Bagus. Masih lagi ingat Sirah. Number 3 Ustaz nak Mio. Number 3 Mio. Mana Mio ni? Hilanglah Mio. Mio ada tak Mio? Mio, number 3 belajar apa? Akhlak, Sirah, number 3? Apa? Fiqh. Good. Number 3 is fiqh. Okay. Number 4. Number 4. Rais, number 4. Akidah.
Good. Akidah. Okay, bagus. Okay. Same goes to this year. All of you will learn these 4 things. Ingat betul-betul. Supaya bila Ustaz terang tu, awak dah tahu dah. You know which part of topic that you will learn. Okay, hari ni kita belajar apa? Oh, hari ni kita belajar solat. Okay, Ustaz tanya. Solat, Ustaz nak tanya Ahmad Adam, solat dekat mana? Akhlak, sirah, fiqh, akidah. When we learn about solat, which part of topic that we will learn? Solat dalam mana? Akhlak. Solat dalam akhlak. Okey, solat dalam akhlak. Ahmad Dan cakap solat dalam akhlak. Haikal, when we learn about solat, Haikal, kita belajar dekat mana? Akhlak, sirah, fiqh, akidah. Haikal? Haikal ada tak tu? Haikal, can you unmute? Boleh tak unmute? Haikal? Haikal buat apa tu? Haikal, can you listen to me? Haikal, buat apa tu? Okay, Naura. When we learn about solat, Naura, which part of these 4 topics that you will learn? Naura? Ini yang Ustaz tak nak ni. Kaisa? Oh, Naura. Naura. Kalau kita belajar solat, kita nak belajar dekat mana? Akhlak, sirah, fiqh, akidah. Akidah. Solat dekat akidah. Okay. Entah. Okay, thank you. Irfan Hashim, kalau solat kita nak belajar dekat mana, Irfan? Fiqh. Anak-anak murid Ustaz, listen carefully. Kita belajar solat dekat fiqh. Okay. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, sebab tu Ustaz nak kena buat revision. Ustaz tak boleh nak teruskan. I cannot proceed with the new topic. Allahu Akbar. Ustaz padam. Okay. Listen carefully. Mana dia tadi? What is the meaning of akidah? Apa maksud akidah? Ustaz tanya. Ni tak buka kamera ni. Asma. Oh Asma, what is the meaning of akidah? Apa maksud akidah? Asma. Oh Asma. Asma ada tak tu? Baik. Asma ada tak tu? Okay, I want all of you open your camera now. I just want to make sure that in front of me, I have my students. Open your camera. Kaisah, okay, lagi. Siapa lagi yang ada depan? Siapa yang tak buka kamera, I assume that all of you are not in front of me. Abu ada tak Abu? Abu? Asma ada tak Asma? Macam mana ni? Kita baru nak mulakan kelas ni. Ya. Asma ada. Okay, Asma, can you open your camera? Just open your camera so that I can see you. Abu Bakar ada tak tu? Akil, Muhammad Akil ada tak? Dania Izzah ada tak? Ada. Can you open your camera please? Okay.
Okay, another two. Abu Bakar dengan Akil ni tak buka kamera ni. Kenapa ni? Okay. Kenapa Ustaz tak nak bila Ustaz tanya, awak ada ke tidak ni? Ada ke tidak ni? I want to make sure that all of you in front of me. Do not close your camera even though I share my screen. Supaya Ustaz nampak, Ustaz tahu Ustaz nak tanya siapa. Okay, Ustaz nak tanya Daniel Izzah. Apa maksud akidah Daniel Izzah? What is the meaning of akidah? Akidah tu apa? Akidah. Akidah. Apa tu? Haikal. Oh, Haikal. Oh, Haikal ada masalah kamera, masalah internet agaknya. Okey. Haikal. What is the meaning of akidah, Haikal? Ustaz rasa Haikal ni dengar benda lain ni. Haikal. Kenapa yang bergerak tu? Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, anak-anak murid Ustaz, kita akan buat revision. Make sure all of you take note sebab kita akan belajar benda yang lagi banyak lagi lepas ni. Okey. The first thing today I just want to make the revision about the akidah only. Hari ni kita akan ulang tajuk akidah sahaja. Number 1, what is akidah? Can someone tell me what is the meaning of akidah? Siapa boleh beritahu kat Ustaz akidah tu apa? Ifan Hashim, go. Ifan, what is the meaning of akidah? Apa Ifan? Belief. Okay, good. Belief. Lagi? Can you elaborate, Takif? Can you help Ifan Hashim to elaborate what is the akidah? Macam mana? Tak tahu macam nak cakap. Okay, kalau tak, okay. Apa maksud akidah? Okay, listen carefully. What is akidah? Akidah, sekejap, Ustaz kena tulis dalam hitam supaya nampak. Akidah means something. Sesuatu, Ustaz tulis bahasa Melayu supaya orang faham lagi. Sesuatu perkara yang memerlukan untuk kita percaya sepenuhnya. Okay, something that we have to believe. Dalam bahasa Inggerisnya, something that we have to believe. Sesuatu perkara yang kita kena percaya. Ustaz ulang sekali lagi. You have to remember this. Okay, ingat anak-anak murid Ustaz, dengar betul-betul. There is a lot of students outside there. They want to study, they want to learn but they can't learn. Ada dekat luar sana ramai orang nak belajar tapi diorang tak ada peluang untuk belajar. And now all of you have the chances, all of you have that opportunities to learn. Awak ada internet, awak ada gadget untuk belajar. So please make sure be serious with your study. I'm okay if you do not understand with my lesson. Ustaz tak ada masalah kalau awak tak faham pelajaran. Tapi Ustaz ada masalah kalau awak boleh masuk dalam kelas tapi awak tak nak belajar betul-betul. Okay, sebab baru pagi. Bukannya dah tengah hari, baru pagi. Kalau tengah hari Ustaz faham mungkin awak mengantuk ke, tak larat ke, itu is okay. Tapi masalahnya pagi. You still have that energy. So please focus on your study and then, okay, kejap awak boleh rehat. Okay, so we back to our topic. What is the meaning of akidah? Akidah means something that we have to believe. Perkara yang kita kena percaya bulat-bulat. Perkara yang kita kena percaya. Benda yang kita belajar tentang alam ghaib. Benda yang kita belajar tentang perkara yang kita tak nampak. That is akidah. Okay, faham? Okay, seterusnya we go back to the basic things. I want to recall about rukun Islam. Rukun Islam. Arisa Nurzara, what is the meaning of rukun Islam? Rukun Islam ni apa benda dia rukun Islam ni?
Unmute your microphone. Unmute. Okay, ha. What is meaning of rukun Islam? Rukun Islam ni apa? Okay, tak apa. Mungkin tak apa. Nama pun revision. Ustaz faham kalau awak terlupa. Ingat anak-anak murid Ustaz, siapa boleh tolong Arisa? What is the meaning of rukun Islam? Lupa dah semua. Asma? Yang kita kena buat. Pandai. Perkara yang wajib kita buat. Thank you Asma. Ahmad Adam, rukun Islam ada berapa? 5. Thank you Ahmad Adam. 2, 3, 4, 5. Okey, Ustaz akan tanya seorang-seorang. Takif, rukun Islam number 1. Syahadah. Syahadah. Good. Rukun Islam number 2. Ustaz nak tanya Hafiz Ryan. Hafiz Ryan, rukun Islam number 2. Hafiz. Rukun Islam number 2. Hafiz, rukun Islam number 2. Naurah, rukun Islam number 2. Solat. Solat. 5 times. Solat. Ingat. Number 3. Allahu Akbar. Number 3. Rais, number 3. Puasa. During. Okay, Fasting. puasa. Fasting during Ramadan. Puasa ketika bulan Ramadan dah. Ramadan. Okey, seterusnya. Izzah, number 4. Izzah, rukun Islam number 4. Rukun Islam nombor 4. Ya, apa rukun Islam nombor 4? Haikal, rukun Islam nombor 4. Haikal, rukun Islam nombor 4. Zakat. Good. Number 5. Kaisah Alisha. Number 5. Haji kat mana? Haji kena buat dekat mana? Kaisah, haji kena buat kat mana? Kaisah. Haji at Mekah. Okey, ingat ni. Ya Allah Akbar, risau Ustaz. Ingat. Perkara-perkara ni awak memang kena ingat. Okey, rukun Islam. And next is rukun iman. Ustaz nak tanya. Rukun iman. Okey. Rukun iman. Okey, rukun iman. What is the meaning of rukun iman? Amira Sofia. Amira Sofia. Oh, Ustaz tak boleh dengar suara awak Ustaz tak boleh dengar suara awak. Okey, tak apa. Okey, Mia, what is the meaning of rukun iman? Baik, baru kita tak masuk dalam lagi ni. Cepat, we have another 30 more minutes. What is the meaning of rukun iman? Siapa ingat rukun iman tu apa? If you can answer, just unmute your microphone and answer me. Takkan tak ada siapa ingat? Ifan? Ifan tak ada. Takif, what is meaning of perkara yang wajib kita percaya. Pandai, perkara yang wajib kita percaya. Okay, thank you Aikal. Okay, seterusnya.
Arisa, rukun iman ada berapa Arisa? Ada 6. 6. Thank you Alisha. Asma, number 1. Okay, Saya ke Ustaz. Ya, Asma. Rukun iman number 1. Percaya kepada Allah. Good. Believe in Allah. Okay, good. Number 2, Ahmad Hadam, number 2. Percaya kepada malaikat. Good. Believe in malaikat. Start. Okay. Terus. Hafiz Ryan. Rukun iman number 3. I cannot listen to you. Tak dengar. Suruh awak tak dengar. Naurah. Rukun iman number 3. Believe in? Rasul. Believe in kitab sayang. Kitab nombor 3. Number 4 baru believe in Rasul. Ingat Okay, number 5. Abu Bakar. Number 5. Abu Bakar, rukun iman number 5. Believe in kiamat. Power lah Abu Bakar. Okay, believe in kiamat. Tadi Ustaz nampak macam Darwish Qaim. Okay, number 6. Rais, number 6. Rais? Tak ada, Believe in qada and qadar. Good. Believe in qada and qadar. Okay, anak-anak murid Ustaz, ingat betul-betul. Awak semua dah belajar dah. Baik. Awak semua dah belajar dah benda ni. Tinggal nak ingat sahaja. Okay, ingat. Rukun Islam adalah perkara yang kita kena buat. Rukun iman perkara yang kita kena percaya. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Okay. Tak apa, kita pergi laju. Banyak lagi ni kita nak kena belajar ni. Kita nak ulang balik. Okay. Okay. Number 1. Ingat, okay, Ustaz akan ulang balik. Ustaz akan pergi sepintas lalu. Last year, we already learned about the sifat 20. What is the meaning of sifat 20? The attributes of Allah. Maksudnya ciri sifat apa yang Allah ada. Sifat apa yang kita dah belajar pada tahun lepas. Okay, now. Okay, Ustaz nak seorang satu. Okay, Ustaz nak tanya. Tak kisah, okay. Ustaz open. Siapa ingat kita dah belajar sifat 20 apa tahun lepas? Tahun lepas kita belajar sifat 20, apa yang kita belajar sifat Allah tahun lepas? Siapa ingat lagi? Qudrah. Siapa cakap tu? Iradah. Bagus. Kita dah belajar berkaitan dengan qudrah. Kemudian Iradah. Lagi? Ilmun. Ilmun. Bagus. Lagi? Hayyun. Good. Hayyun. Lagi? Sama. Sama. Good. Lagi? Basar. Apa? Basar. Basar. Lagi? Tadi siapa yang jawab tadi tu? Asma Mana satu? Yang semua ni siapa jawab? Asma Tak, ada orang lain jawab juga. Okay, good. Anak-anak murid Ustaz, last year we already learned about all of these sifat Allah. Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar. We already learned 6 sifat of Allah. Kita dah belajar dah tahun lepas. Anak-anak murid Ustaz, listen carefully. We already learned supaya ni apa benda ni tak pernah dengar pun. Sebab tu Ustaz nak ulang. Supaya awak dapat recall balik. Awak dapat recap. Oh, ini dah ingat dah ni. Dah pernah belajar ni, Okay, ingat. Okay, what is the meaning of qudrah? Awak cerita dalam bahasa Melayu pun tak apa. As long as you can remember that concept. Siapa ingat qudrah ni apa maksud dia?
Ha. Siapa ingat qudrah ni maksud dia apa? The most powerful. Good. Qudrah means the most powerful. Okay, good. The most powerful. Okay, lagi. Iradah, apa maksud dia? Allah can do everything. Good. Iradah bermaksud Allah can do everything. Allah boleh buat semua benda. Ingat anak nama dia Ustaz? Okay, kita stop kejap. Qudrah, ingat Ustaz ulang. Qudrah, okay, Ustaz tulis dulu Okay, Allah can do everything. Ilmun. Ilmun maksud dia apa ilmun? Tu dia. Lama dah tak belajar ni. Main lupa habis dah. Allah knows everything. Good. Bagus. Allah Knows everything. knows everything. Okay, good. Hayyun. Hayyun. Allah lives forever. Allah lives forever. Good. Allah cannot die. Allah tak mati. Allah hidup selama-lamanya. Sama'. Sama'. What is sama'? Allah hear everything. Good. Allah listens everything. Allah dengar semua perkara. Basar. Allah see everything. Good. Allah sees everything. Okay, good. Ingat maksudnya. Okay, Ustaz ulang. Okay, bagus. Ini apa yang awak tulis. Jawapan dia betul. Kesemuanya apa yang awak cakap ni betul. Okay, ingat. Last year we learn 6 sifat of Allah. Ustaz ulang balik ni. Supaya awak tak lupa. Anak-anak mari Ustaz. Qudrah bermaksud the most powerful. Allah is the most powerful. Which is qudrah. Qudrah bermaksud Allah boleh buat. Allah ni dia ada kuasa dekat semua benda. Allah ada kuasa dekat hidung awak. Allah ada kuasa kat atas bumi. Allah have power on the sun, moon, earth, the galaxy. All creation Allah have the power. Ustaz ulang. Setiap makhluk, setiap apa yang Allah cipta atas dunia ni, atas galaksi ni, semua yang awak nampak ke, yang awak tak nampak ke, semuanya Allah ada kudrah ke atas diorang. Allah ada kuasa ke atas diorang. Kalau tiba-tiba Allah kata dekat bumi, kiamat petang ni juga, bumi kena ikut cakap Allah sebab Allah ada kuasa. Okay, faham? Kalau Allah kata matahari tukar jadi bulan, dengan kuasa yang Allah ada, matahari tu akan jadi bulan warna pelangi. Contoh, katakan, for example, that is qudrah. Dengan kuasa, dengan qudrah yang Allah ada iradah dia. Allah boleh buat apa saja yang dia nak. Okay, ingat betul-betul, dengar betul-betul. Dengan qudrah yang Allah ada, dengan kuasa yang Allah ada, Allah boleh iradah. Allah iradah ni apa? Allah boleh buat apa saja yang dia nak. Dia nak tukarkan Irfan Hashim jadi Naurah ke? Dia nak tukarkan Asma' jadi Takif ke? Dia nak buat Takif tiba-tiba jadi kuda ke? Itu adalah iradah Allah. Allah nak buat tiba-tiba Abu Bakar jadi botak ke? Allah nak buat tiba-tiba Hafiz Ryan kepala petak macam Adudu ke? Itu semua iradah Allah. Ingat, qudrah, the most powerful. Iradah ni bermaksud Allah boleh buat apa saja yang dia nak. Okay, clear. Ustaz pergi lagi, Ustaz akan pergi laju sikit supaya awak kita sempat habiskan revision. 20 minit lagi. Okay, ilmun. Apa maksud ilmun? He knows everything. Allah tahu semua benda. Allah tahu apa sahaja yang tersembunyi dalam hati, dalam kepala, bawah bantal, dalam tanah. Semua Allah tahu. Rasulullah kata apa dalam hadis? Rasulullah kata, tak ada satu pun daun yang jatuh atas bumi ni. Katakan daun dekat hutan jatuh, itu pun Allah tahu. Maksudnya, semua benda ilmun. Ingat, ilmun bermaksud, ni Ustaz kena lukis ni. Ustaz kena, tengahnya tak ni? Okey, kejap Ustaz lukis sikit. Warna merah sikit, tebal sikit. Ingat, qudrah dah.
Iradah dah, sekarang ni ilmun. Ingat, ilmu ni Allah tahu semua benda. Allah tahu semua benda. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita sekarang. Okay. Number 4 is Hayyun. What is the meaning of Hayyun? Allah is immortal. Immortal ni Allah ni hidup dan tak akan mati. Allah hidup dan tak akan mati. Ustaz nak tanya awak Arisa Nurzara, apa akan jadi kalau Allah mati? Kalau dia mati, Apa akan jadi kalau Allah mati? Ya. What will happen if Allah die? Katakan Allah tak ada Hayyun ni. Imagine Allah tak ada pun sifat Hayyun ni. Allah mati. Allah pun sama macam kita. Apa akan jadi dengan dunia ni? Okay, tak apa. Zara, thank you Arisa. Okay, ingat. Kalaulah Allah mati, kita pun tak ada. Sebab Allah yang jaga kita. Awak kena ingat betul-betul. Allah yang jaga kita. Allah lah yang bagi kita macam-macam. Katakan Allah yang mati. Siapa nak jaga kita? So kita pun tak akan ada. Ingat. Hayyun ni bermaksud Allah lives forever. Allah tak akan mati, Allah akan kekal selama-lamanya. Okay, sekarang kita dah ulang 4. Qudrah, Allah ada kuasa. Iradah, Allah boleh buat apa saja. Ilmun, Allah tahu semua benda. Number 4, Hayyun, Allah hidup selama-lamanya. Okay, seterusnya Sama'. Sama' bermaksud Allah listen and can hear everything. Allah boleh dengar semua benda. Allah boleh dengar apa yang awak bisik dekat kawan awak. Allah boleh dengar kalau awak cakap seorang-seorang dalam hati. Allah boleh dengar apa sahaja suara di dalam dunia ni. Semut bercakap ke, kuman bercakap ke, COVID-19 tengah buat kenduri ke, semua Allah tahu. Semua Allah boleh dengar suara dia. Okay. Last but not least is basar. Basar means Allah sees everything. Allah tengok semua benda. Tak terkecuali belakang kerusi, bawah meja, dalam tandas. Awak dah masuk pintu, tutup kunci dalam tandas, tutup langsir dalam tandas, duduk sorang-sorang dalam tandas. Itu pun Allah nampak. Tak ada satu pun dalam dunia ni yang Allah tak nampak. Semua benda. Ustaz, kalau saya main sembunyi-sembunyi, Allah nampak? Nampak. Ustaz, kalaulah saya letak duit shilling dalam kotak, tanam dalam tanah, kucing makan, Allah nampak tak? Allah nampak apa saja yang ada dekat dunia dan semesta ini. Okay, now kita dah habis sifat 20. Okay, kita buat revision kejap je. Okay, terus. Seterusnya. Kemudian kita belajar sifat Rasul. Kemudian kita belajar sifat Rasul. Sifat Rasul ada 3. Anak-anak murid Ustaz, sifat Rasul ada 3. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Ustaz nak tanya awak satu soalan. Ustaz nampak Ahmad Adam mengantuk. Ahmad Adam. Okay, unmute your microphone. What is the meaning of sifat wajib Rasul? Apa maksud sifat wajib Rasul? Benda yang kita kena buat. Sifat wajib Rasul. Okay, sekarang ni kita tengah belajar sifat Rasul. Apa maksud sifat Rasul? Takif, what is meaning of sifat wajib Rasul? Setiap Rasul wajib buat benda tu. Wajib buat benda tu. Sikit lagi. Asma, what is meaning of sifat Rasul? Yang Nabi kena buat. Bukan yang Nabi kena buat. Sikit Yang lagi. Rasul kena buat. Sikit lagi. Sifat. Apa maksud sifat? Sifat Rasul. Sifat Rasul. Apa maksud sifat Rasul? Okay, thank you so much. Sifat Amira Sofia. Okay, Amira Sofia. Tapi Amira Sofia Ustaz tak dengar suara dia. Tak apa Amira. Ustaz buka chat. Awak tulis dekat chat. Ustaz buka chat. Ustaz tak dengar suara awak. Sayangnya. Okay.
Anak-anak murid Ustaz? Okey, Amira Sofia. Okey. Ada tak? Okey. Anak-anak murid Ustaz, what is the meaning of sifat Rasul? Okey, Ustaz tengah tunggu Amira Sofia tulis. Avatar wish. Avatar. Okey, Amira Sofia tulis apa ni? Okey. Ya, sikit lagi. Okey, sikit lagi. Okey, anak-anak murid Ustaz, bila kita sebut, when we talk about sifat, bila kita belajar tentang sifat, sifat bermaksud benda sifat yang kena ada dekat Rasul tu. Sifat bermaksud sesuatu perkara yang dia kena ada. Sifat ni contoh Ahmad Adam baik. Irfan Hashim jujur. Asma cakap benar. Arisa Nozara tinggi. Amira Sofia cakap banyak. For example, itu adalah sifat. Sifat maksudnya sesuatu perkara, sesuatu karakter yang ada kepada Rasul. Sesuatu sifat yang ada pada Rasul. Okay, itu sifat Rasul. So, apa maksud sifat wajib Rasul? Oh, akil. Akil dah masuk Okay, akil masuk. Okay. What is the meaning of sifat wajib Rasul? Sifat wajib Rasul bermaksud sifat yang wajib semua Rasul kena ada. Daripada Nabi Muhammad sampai daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dia kena ada sifat tu, kena ada karakter tu, wajib ada karakter tu. Katakan kalau Nabi tak ada sifat tu, dia bukan Rasul. Ustaz ulang, sifat Rasul adalah satu sifat yang wajib Nabi-Nabi ada. Kalau tak ada sifat tu, dia bukan Nabi. Okay. So kalau sifat wajib adalah sifat yang Nabi wajib ada, sifat mustahil. Ustaz kena tulis supaya awak nampak. Ustaz duduk cakap-cakap macam ni, awak tak nampak. Mana Ustaz punya mak ni? Okey. Ingat, sifat wajib ni adalah sifat yang Nabi wajib ada. Kalau dia tak ada sifat tu, maksudnya dia bukan Rasul. So, apa maksud sifat mustahil? Sifat yang Nabi tak boleh ada. Kalau Nabi ada sifat tu, dia maksudnya dia bukan Rasul. Okey. Siapa ingat apa maksud sifat harus? Ustaz dah pernah ajar sifat harus Rasul. What is the meaning of sifat harus Rasul? Benda yang Macam manusia lain. Pandai. Sifat manusia yang ada pada Rasul. Sebab Nabi kan, Rasul kan manusia. So sifat manusia yang ada pada Rasul itu adalah sifat harus. Sifat manusia. Tak apa, kita jalan dulu. Kejap lagi kita akan tengok Okey, terus. Okey, sifat wajib Rasul ada 4. Okey, kita dah tahu dah. Number 1 siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Okey, Ustaz tulis number kat sini supaya awak tahu. Number 1, number 2, number 3, number 4. Okey, ingat, this is revision. Ustaz akan pergi sepintas lalu je supaya awak nampak. Ingat, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Maksudnya siddiq, Nabi mesti jujur. Kalau Nabi tak jujur, dia bukan Nabi. Ustaz ulang sekali lagi. Siddiq bermaksud jujur, honest. Kalaulah Nabi tak jujur, dia bukan Nabi. Okey. Yang kedua, number 2 is amanah. What is the meaning of amanah? Amanah means responsible. Nabi kena bertanggungjawab. Nabi mesti buat apa yang Allah suruh. That is amanah. For example, siddiq tadi contoh Ustaz ulang. Siddiq tadi kalau ingat, Nabi ni sentiasa bercakap jujur. Nabi tak pernah tipu. Amanah. Apa contoh Nabi bersifat amanah? Kita tengok Nabi Nuh alaihissalam. Allah kata, Nuh buat satu kapal. Nabi Nuh dia ada sifat amanah. Dia pun buat kapal dia. Clear? Okay. Number 3 is tabligh. Tabligh maksudnya apa? Deliver. Apa maksud deliver? Menyampaikan. Rasul mesti menyampaikan wahyu kepada orang. Ustaz ulang. Tabligh maksud dia menyampaikan. For example, Nabi Musa dihantar kepada Fir'aun.
Nabi Musa kena hantar dekat Fir'aun. Dia kena menyampaikan mesej. Allah kata, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, pergi jumpa Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya dia ni tagut, jahat dia ni. Pergi jumpa Fir'aun, cakap baik-baik dengan dia. Nampak? Nabi Musa tak boleh kata, tak nak tak best tak boleh. Sebab Rasul dia mesti ada satu sifat, iaitu tabligh, menyampaikan. Okay, ada orang chat Ustaz ni. Siapa ni? Okay, boleh. Okay. Number 4 is fatana. What is the meaning of fatana? Means brilliant. Bijak. Semua Nabi bijak. Tak ada Nabi yang tak pandai. Semua Nabi pandai. Semua Nabi pandai. Siddiq, amanah, tabligh, fatana. Ada 4. Ingatlah sifat wajib Rasul. Kita ada lagi 8 minit lagi. Kita ada, ingat 4 sifat wajib Rasul. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kita pergi sebab takut tak sempat. Tak apa ni, nanti kita akan pergi go through. Seterusnya sifat mustahil. Sifat mustahil bermaksud sifat yang Nabi tak boleh ada. Sifat yang Nabi tak boleh ada. Kalaulah Nabi ada sifat tu, dia bukan Nabi. Tadi sifat wajib Nabi kena ada. Mustahil Nabi tak boleh ada. Kalau Nabi ada, dia bukan Nabi. Sebagai contoh, kazib. Tadi kan honest kan? Tadi kita belajar kat sini honest. Honest, siddiq. Nampak siddiq. Ustaz buat color-color lah. Ustaz buat color-color sikit. Ini Ustaz buat warna kuning lah. Siddiq. Tengok. Siddiq. Siddiq lawan dia kazib. Nampak? Siddiq, honest, lawan dia kazib. Jujur lawan dia penipu. Katakanlah kalaulah seseorang Rasul tu tipu, dia bukan Rasul. Sebab tak ada Rasul yang tipu. Ustaz ulang sekali lagi. There are no Rasul that lie. Tak ada Nabi yang tipu. Clear? Kazib. Yang seterusnya adalah Ustaz ambil warna biru pula lah. Khianat. Apa maksud khianat? Khianat is betrayal. Tutup mulut tu. Tutup mulut tu. Khianat means betrayal. Maksudnya amanah ni bertanggungjawab. Lawan dia adalah khianat. Maksudnya Nabi ni kena buat apa saja yang Allah suruh. Kalau dia tak buat, dia dikira khianat. Yang seterusnya adalah kitman. What is meaning of kitman? Kitman means apa tu kitman? Kitman tu apa? Ada orang check Ustaz. Go. Sembunyi. Pandai. Kitman. Darwish Ryan. Kitman means sembunyi. Sorry lah Ustaz. Darwish. Siapa avatar Wish ni? Darwish Koyim. Anak-anak murid Ustaz, ingat, kitman bermaksud menyembunyikan. Ini Ustaz ulang ni supaya awak ingat. Tabligh maksudnya menyampaikan. Nabi mesti sampaikan apa yang Allah suruh. Tapi kalau Nabi sembunyi, dia bukan Nabi. Allah kata, wahai Muhammad, terangkan kepada kaum supaya solat. Nabi Muhammad sembunyi. Tak nak nanti orang marah aku nanti. Tak boleh. Nabi tak ada sifat kitman. Sifat Nabi mesti menyampaikan. Kalau kitman dia tak boleh. Dia tak boleh ada kitman. Seterusnya, last but not least, untuk sifat mustahil is baladah. Stupid. Nabi ni stupid, tak ada. Tak ada Nabi yang stupid. Baladah lawan dia fatonah. Fatonah lawan dia baladah. Fatonah, Nabi semua pandai. Fatonah wajib pandai. Kalau Nabi baladah stupid, dia bukan Nabi. Dia bukan Nabi. 4 minutes more. 4 minutes left. Last but not least, kita akan tengok sifat harus Rasul. Sifat harus Rasul atau human sifat that have in Rasul. Sifat yang ada, sifat manusia yang ada pada seseorang Rasul. For example, berjalan. Manusia berjalan, Nabi pun berjalan. Manusia lari, Nabi pun berlari.
Manusia sakit, Nabi pun sakit. Manusia lapar, macam awak sekarang tengah lapar. Akil tengah lapar. Hai Akil. Lama tak nampak Akil Akram. Hai. Hai. Akil potong rambut. Ustaz. Ya. Ya. Saya Okey. potong rambut hari tu. Okey, bagus Akil. Dia lapung. Okey. Okey, ingat anak-anak murid Ustaz? Okey, katakan Akil tengah lapar sekarang ni. Memang saya lapar. Pandai, Akil tengah lapar. Contoh, Nabi pun lapar. Hafiz Raya cakap mandi. Nabi pun mandi. So maksudnya sifat Rasul, sifat yang manusia ada, Nabi pun ada sifat tu. Sedih, Nabi pun sedih. Siapa ingat dulu Ustaz pernah terangkan pasal tahun kesedihan? Who still remember? Okay, Ustaz tanya awak, dalam tahun kesedihan siapa yang meninggal dunia? Abu Muttalib. Isteri Nabi. Isteri Nabi. Pandai, Siti Khadijah dengan Muttalib. Abu Talib. Pandai, ingat lagi. Itu okey, maksudnya Nabi pun sedih. Okey. Tapi ada sifat manusia, ada juga satu sifat manusia yang Nabi tak ada. Pandai Hafiz Raya. Okey. Iaitu sifat berdosa. Nabi tak ada dosa. Manusia dia ada dosa. Dia ada buat maksiat tapi Nabi tak buat maksiat. Ingat tu. Dah 2 minit lagi. Okey. Okay, I think that's all from me. Okay, sabar. Jangan keluar lagi. Sabar. Okay. Ada satu lagi. Kemudian kita belajar believe in judgment day. Kita belajar percaya kepada hari kiamat. Kita tahu, semua orang tahu. Waktu hari kiamat adalah hari terakhir kita. Kita semua akan dikumpul dekat padang mahsyar. Kemudian setiap satu amalan kita Allah akan kira. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap satu benda, sekecil-kecil benda, Allah akan nilai. Allah akan tengok waktu hari kiamat. Thank you Hafiz Ryan. Allah akan tengok sekecil-kecil benda pada hari kiamat. Semua benda. Kita akan dapat buku kita. Sama ada buku kita dapat dengan tangan kanan ataupun dapat dengan tangan kiri. Kalau kita dapat buku dekat tangan kanan, maksudnya kita banyak buat kebaikan. Kalau kita dapat buku di tangan kiri, kita banyak buat keburukan. Itu adalah hari kiamat. Kemudian Allah akan timbangkan mana banyak lagi dosa ke pahala. Kemudian kita akan pergi lalu titian sirat. Nak pergi syurga pun lama proses dia. Okey, itu saja. Kemudian waktu pada hari kiamat kita akan tergolong, kita akan pisah kepada 2 groups. Number 1 adalah golongan orang yang beriman dan satu lagi non-believers and munafik. Ada 2 golongan pada hari kiamat, pada mahsyar tu ada 2. Ini satu grup orang beriman, ini satu grup orang yang tak beriman. Okay. I think that's all from me. Siapa ni? Bukan cerita munafik. Bukan cerita munafik. Okay. I think that's all from me. Dah pukul 11, Ustaz tak nak ambil masa awak. Okay, dah pukul 11. Anak-anak murid Ustaz, listen carefully. I told you, this week will be your revision. Ustaz akan ulang balik supaya awak ingat apa yang awak belajar tahun lepas. Okay? Don't forget, next class, kita akan jumpa pula pada, kita akan jumpa pula, kita akan jumpa pula pada hari Selasa. Tomorrow. Tomorrow we will make revision for ibadah. Ustaz nak tengok awak ingat lagi tak ibadah. Tak belajar tajuk apa ibadah. Okay. InsyaAllah we will meet again tomorrow insyaAllah. Ingat? Okay, we end. Thank you so much for joining my class. Teruskan bersemangat. Awak ada kemampuan untuk masuk kelas belajar. Belajar betul-betul. Okay. Thank you so much. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye. Bye bye.